Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini. Selamat datang ke Wacana Remaja 2020. Okay. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton siri satu Wacana Remaja pada hari ini. Baiklah, tajuk kita Wacana Remaja 2020 pada hari ini ialah cabaran serta impak pengajaran dan pembelajaran PDP Bahasa Melayu kepada penutur asing atau pelajar antarabangsa. Saya Juwairiyah Osman, merupakan guru Bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa di Universiti Malaysia Pahang. Bersama kita pada hari ini tidak asing lagi panel dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Gombak, iaitu Profesor Duraihan Mat Daud yang merupakan pengerusi panel pembangunan standard program bahasa. Prof Duraihan merupakan, izinkan saya menggunakan bahasa Inggeris sedikit, Founding Dean Kuliah of Languages and Management Kampus Paguh. Prof merupakan yang mengasaskan pembukaan Kuliah of Languages and Management di UIA Paguh. Baik, tanpa melengahkan masa, saya berikan serakat pantun buat Prof dan penonton semua, ya, bersempena dengan sambutan ulang tahun DBP ini juga. Okey, selamat ulang tahun kepada DBP Usaha Berabad Bahasa dan Budaya. Assalamualaikum, salam diberi ke wacana PDP Pelajar Antarabangsa. Pertama-tama sekali ingin saya ucapkan terima kasih kepada penganjur kita, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, dengan kerjasama program ini, kerjasama antara Universiti Malaysia Pahang, Kuliah of Languages and Management, Kuliah Bahasa dan Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Baiklah, tanpa mengelengahkan masa, apa khabar Prof? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana PKPP setakat ini? Okey, Ibrahim? Okey je. Kita memang duduk di rumah. Pembelajaran pun diteruskan dalam talian, ya? Tak ada masalah. Ada masalah, walaupun dalam talian tetap semangat, Ibrahim, kita? Kita memang itulah cara hidup kita pun, masa perubahan. Normal baharu, kebiasaan baharu kita. Baik, Prof. Tajuk kita pada hari ini adalah cabaran ataupun impak kepada PDP Bahasa Melayu. Disebut tentang PDP ni, pengajaran dan pembelajaran ni, Bahasa Melayu kepada penutur asing. Mungkin ramai yang tahu, terutamanya guru-guru bahasa, pensyarah-pensyarah bahasa, kepada pelajar-pelajar antarabangsa di Malaysia, dan kepada mereka yang tahu tentang PDP ni. Dan mungkin ada yang tidak tahu apa itu PDP Bahasa Melayu kepada penutur asing. PDP Bahasa Melayu kepada penutur asing ni adalah satu subjek yang diajar, satu subjek wajib yang diajar kepada pelajar antarabangsa di semua universiti awam maupun universiti swasta. Untuk pengenalan, sedikit mukadimah daripada Prof, apakah tahap pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu asing, mungkin bila ia diperkenalkan dan bagaimana pelaksanaannya setakat ini di Malaysia. Silakan Prof, pengenalan. Okey, terima kasih Puan Ju. Bila kita bercakap tentang bahasa Melayu ni, sebenarnya ada 3 jenis. Kalau di UIA, kami ada bahasa Melayu sebagai bahasa asing, dan bahasa Melayu untuk pelajar antara, dan Melayu untuk pelajar Malaysia. Jadi ada kita bagaimana ia diajar bergantung kepada siapa mereka. Kalau pelajar tu memang tidak pernah belajar bahasa Melayu, mereka mengikuti kelas-kelas bahasa Melayu untuk pelajar asing. Okey, saja Brian.
Ya. Okey, dari sudut pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kepada penutur asing atau pelajar antarabangsa ini. Dari segi objektif kursus atau dalam bahasa Inggerisnya course outcome, course learning outcome subjek ini sendiri adalah memastikan pelajar itu boleh bertutur dengan baik, menguasai dengan baik perbualan asas. Apa pandangan Prof dari segi hasil pembelajaran kursus ini? Adakah dari dulu lebih menekankan kepada 4 kemahiran bahasa, menulis, membaca, mendengar dan bertutur, ataupun memang dari dulu ianya fokus kepada percakapan? Bagaimana ini? Dari sudut kurikulum itu bergantung pada universiti. Okay, ada universiti yang menekankan keempat-empat skills, kemahiran, dan biasanya kalau kami memang pelajar memerlukan keempat-empat kerana mereka perlu mendengar, bila mendengar kena faham, dan bila sebab di Malaysia memang mereka perlu untuk faham bahasa Melayu untuk mereka menjalankan aktiviti harian. Jadi cuma isunya bahasa Melayu apa yang hendak kita guna. Sebab bila di luar kemungkinannya tidak menggunakan bahasa standard. Jadi bila kita mengajar yang mana apa yang harus diajar kepada pelajar-pelajar asing kita. Okay? Bila orang bercakap perlu faham, bila membaca faham juga, bila bercakap maknanya boleh difahami orang dan mereka boleh menjalankan aktiviti harian memenuhi untuk mencapai apa yang mereka ingin lakukan. Okay? Macam katalah mereka hendak membeli makanan, maknanya mereka boleh memberitahu apa yang mereka mahu beli, dan bila dijawab oleh penjual ini harganya sekian-sekian, mereka faham 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nombor itu mereka faham. Okay, saya rasa macam basic untuk semua, bukan untuk bahasa Melayu je. Ada setengah-setengah istilah yang memang mesti dipelajari. Nombor, ganti nama, ini yang biasanya yang diajar apabila kita mengambil kursus bahasa sebagai bahasa asing. Okay, dia ada kursus bahasa apa-apalah, sebagai pengajaran bahasa apa-apa sebagai bahasa asing ataupun sebagai bahasa kedua. Jadi adalah cara-cara yang patutnya kita gunakan bagi memastikan mereka boleh berinteraksi menggunakan bahasa target language, bahasa yang dipelajari. Okay. Baik Prof, jika saya ingin kaitkan dengan Prof bidang bahasa Inggeris, profesor dalam bidang bahasa Inggeris, tetapi ingin saya, kalau boleh saya kongsikan sedikit sebentar tentang buku yang Prof tulis, ini boleh nampak Prof? Boleh. Okey. Tentang buku Bahasa Melayu untuk Penutur Asing, isu dalam pengajaran dan pembelajaran, dan Prof merupakan editor utama untuk buku ini. Dan salah satu bab dalam buku yang Prof tulis di dalam ini, serta tulisan-tulisan oleh guru-guru bahasa dan pensyarah-pensyarah yang lain dalam buku ini mengetengahkan tentang isu PDP Bahasa Melayu dalam teknik pengajaran dari segi dan juga teknologi dalam PDP Bahasa Melayu. Jadi pandangan Prof, buku ini diterbitkan 2018. Jadi saya kira ianya agak baru juga. Jadi bagaimana tahap cabaran guru bahasa atau tenaga pengajar dalam melaksanakan subjek ini, dan termasuk juga dari sudut zaman sekarang, pendekatan teknologi sangat-sangat penting. Jadi adakah bagaimana tahapnya? Adakah ia masih berada di tahap yang lama ataupun subjek ini ketinggalan dalam
pendekatan teknologi ataupun ia sudah semakin maju dalam pendekatan teknologi dan cara pelaksanaan PDP itu? Bahasa Melayu ni kalau masalahnya bila saya cari kajian-kajian yang telah dijalankan dalam penggunaan bahasa Melayu atau penggunaan teknologi untuk pengajaran bahasa Melayu, agak sukar, tidak berapa banyak artikel-artikel yang telah dikeluarkan. Maknanya kajian di dalam bahasa Melayu itu amat kurang. Kajian di dalam penggunaan pengajaran, lebih-lebih lagi dalam pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ataupun bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Okay, sangat kurang artikel-artikel yang ataupun kajian yang dijalankan, dan kalau penggunaan teknologi lagi lah kurang. Jadi maknanya masalah utama dalam pengajaran bahasa Melayu adalah bahan rujukannya tidak berapa banyak kalau dibandingkan dengan bahasa Inggeris. Okay, kemungkinannya terpaksa menggunakan bahan rujukan bahasa Inggeris untuk digunakan untuk mendapat idea. Ada juga yang saya rajin juga bertanya pada guru-guru bahasa Melayu, pernah tak diajar, pernah tahu tak yang ini boleh digunakan, aplikasi yang ini boleh digunakan untuk mengajar yang ini. Yang saya diberitahu mereka tidak ada latihan tersebut untuk menggunakan sesuatu aplikasi untuk mencapai untuk memastikan pelajar sampai ke tahap yang learning outcomes yang kita mahu. Baik, Prof. Maksudnya dari sudut pendekatan teknologi bagi subjek ini, agak perlu diperbaiki, perlu diseiringkan dengan kecanggihan teknologi. Kalau sebut teknologi ini kita boleh kait dengan intinya saya guna bahasa Inggeris, website, taman sawang, courseware, dan sudut aplikasi apps, walaupun ataupun menggunakan yang mudah seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya. Maksudnya guru itu sendiri perlu mengambil inisiatif untuk menggunakan teknologi. Baik, Prof. Dari segi cabaran kepada guru bahasa, dan juga pihak yang kedua yang penting adalah pelajar itu sendiri. Okey, apakah sebenarnya cabaran yang menjadi kekangan kepada guru-guru ini untuk mengajar subjek ini? Sebab subjek ini ada kalanya dianggap mudah, dianggap seperti ialah kita mengajar seperti ada persepsinya seperti tadika kan, mengajar A, B, C, tetapi sebenarnya cabarannya adalah dari sudut pengajaran pengenalan abjad, kemudian memastikan ia mencapai panduan CEFR, A1 dan A2, iaitu wacana perbualan asas orang dewasa. Jadi cabaran di situ. Ada kalanya yang dinampak mudah, tapi cabaran untuk menyampaikan tu, pandangan Prof bagaimana? Sebenarnya itulah bila kita mengatakan tentang bahasa ni, kalau orang kebanyakan akan melihatnya dengan cara lain. Mereka kata asalkan boleh bercakap, boleh mengajar bahasa tersebut. Itu satu misconception. Satu tanggapan yang salah tentang pengajaran bahasa. Saya rasa itu sebabnya kita ni ada kelemahan dalam pengajaran bahasa, dan kurangnya guru yang betul-betul terlatih. Saya tengok juga dalam report untuk Hala 7 Bahasa Melayu, memang kurang guru yang terlatih untuk mengajar bahasa Melayu. Dan apatah lagi guru yang untuk mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Kita perlukan guru yang betul-betul terlatih, kerana untuk mengajar, ilmu mesti ada. Sebelum kita buat apa-apa pun, ilmu mesti ada dulu. Okey, jadi untuk mengajar di tahap yang mana pun, untuk membina kurikulum,
ada langkah-langkah yang perlu diambil. Okay, untuk contohnya ya, kalau English for specific purposes, okay, ini salah satu cabang untuk bahasa Inggeris. Kita memang dipentingkan mesti buat needs analysis dulu. Okay, needs analysis kita tengok dulu keperluan pelajar. Pelajar perlu untuk apa? Jika kita membuat sesuatu, mengubah sesuatu kurikulum mengikut buku yang ada, mengikut macam apa yang kita rasa, kemungkinan yang kita rasa itu tidak kurang tepat. Okay, kita perlu lihat dulu apa yang betul-betul diperlukan. Bila kita buat begitu, baru pelajar merasa yang kursus ini tidak membebankan dan kursus ini memang boleh memenuhi apa yang mereka mahukan. Walaupun kosong kreditnya, mereka akan datang ke kelas kerana mereka perlu pengetahuan tentang pengetahuan yang dikongsikan di dalam bilik darjah. Contoh macam makan tadi. Okay, kalau dia mereka perlukan cara bagaimana untuk membeli barang. Jadi kalau ini diajar di dalam bilik darjah, mereka tahu memang kena datang sebab mereka nak beli barang. Okay, tapi bagaimana cara mengajar untuk membeli barang, dan itu kena pelatihan yang lain pula. Kaedah mana yang patut digunakan dalam mengajar? Adakah guru sahaja bercakap di depan kelas, buka buku muka surat 1 dan lihat, okay, ini drill and practice. Okay, yang dulu-dulu kan selalu digunakan, tidak ada interaksi, tengok aja dalam buku, lepas tu baca ramai-ramai salah satu-satu. Kalau kita buat begitu, kemungkinan pelajar tak nak datang lagi. Okay? Jadi cara, kaedah untuk pelajar dewasa itu juga memerlukan ilmu untuk memastikan mereka datang kerana dua sebab. Kerana mahukan ilmu, dan mereka datang kerana kelas kita tu menarik. Cara penyampaian yang menarik. Dan dalam penyampaian, okay, kaedah tu ada berbagai-bagai. Okay, mungkin kita kata ada yang genre based lah, itu ada banyak. Okay, itulah sebabnya guru mesti terlatih supaya dia tahu kaedah mana yang sesuai. Satu lagi, hasil pembelajaran biasanya bukan bahasa sahaja. Kita ada juga yang kita seperti pemikiran arah tinggi, boleh berfikir, okay, berfikir dengan secara kritis, boleh bekerja secara berpasukan. Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa dan di masa yang sama kita memastikan pelajar boleh bekerja sebagai ahli berpasukan. Okay, jadi approach yang mana yang kita nak guna untuk collaborative learning? Katalah penggunaan teknologi. Okay, untuk yang penting sekali apa hasil yang kita nak, apa yang kita nak hasilkan. Jadi katalah kita nak kita mahukan pelajar boleh menulis tentang menerangkan tentang makanan, contohnya ya, tentang makanan. Jadi kita mungkin fokuskan satu makanan. Kalau agaknya kita bawa nasi lemak masuk dalam kelas, okay, ya, kita bawa dan hari itu kita makan sama-sama, makan nasi lemak, dan sambil itu kita bercerita tentang nasi lemak, dan kita terangkan, dan dari situ pelajar menggunakan pula, kita galakkan pelajar menggunakan teknologi. Jadi tangkap gambar, dan mungkin kita suruh mereka secara berkumpulan berbincang tentang nasi lemak, mungkin apa yang mereka rasa, okey, apa yang patut ada, okey, ada apa bahan-bahannya. Jadi kalau di peringkat A1, kemungkinannya mereka tak boleh cerita banyak. Okey, yang penting saya, okey, perkataan yang saya suka makan, sikit saja, sedikit, tapi cukup untuk keperluan mereka. Okay, saya, awak, okay, dia,
yang basic, yang mereka perlukan tapi boleh berfungsi. Baik Prof, maaf mencela Prof. Dari segi teknik pengajaran itu, pendekatan teknologi yang Prof katakan tu, mereka membuat perbualan itu, kalau seperti yang Prof katakan tadi, A1 dan A2, kepada para penonton semua, di dalam pembelajaran bahasa ni kita rujuk kepada panduan CEFR ataupun betul program Common European Framework of Reference for Languages, berdasarkan Council of Europe. Ya, maksudnya Prof di MQA sendiri sebagai pengerusi panel program panel pembangunan standard program bahasa menggunakan CEFR juga Prof? Semua bahasa sekarang menggunakan, memang berpandukan kepada CEFR. Jadi apabila kita berbincang dengan rakan-rakan kita daripada bahasa-bahasa lain dan daripada negara-negara lain adalah mudah. Macam kadang-kadang saya harus berbincang untuk program mobility. Contohnya untuk bahasa Jepun, mereka perlukan 2 tahap sebelum boleh pergi ke Jepun. Kalau di kalau ke Perancis mesti dah sampai tahap kedua. Jadi kita menggunakan satu currency yang boleh digunakan pakai oleh semua bahasa, yang difahami oleh semua bahasa. Kalau kita tengok result sijil IELTS, IELTS, sekarang pun kalau dulu kita cuma nampak band 6, band 7. Sekarang pun di dalam tu dia dah letak di B1, B2, C2 dan DEF pun rasanya semua dah ada. Yang bahasa-bahasa utama dunia semua dah ada, dah ujian dan bahasa asing ke Prof? Maaf, bahasa utama. Jadi bahasa asing ni Prof memang setakat A2 saja ya? Bukan. Sijil. Dalam sijil bila kita ambil, katalah kita ambil bahasa Perancis, jadi kalau kita peringkat A2, di dalam sijil kita tu akan tulis kita dah lulus peringkat A2. Baik. Jadi cuma masalah bahasa Melayu, kita belum ada ujian yang dikenali di peringkat antarabangsa. Jadi bila kita berbincang dengan rakan rakan-rakan kita di luar negara, kita tak boleh nak cakap yang ini diperlukan A1, A2 ke bila nak nak datang kita, sebab tak ada ujian. Yang kita ada SPM. Jadi saya rasa yang keperluan yang ada sekarang, keperluan untuk bahasa Melayu yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kalau kita nak mengatakan, kalau kita mahu bahasa Melayu ini lebih dikenali, satu yang dikenali dan apabila bila ada yardstick tu, bila perbandingan bahasa, selalunya memang dia akan letak bahasa Jepun di sini, bahasa Jerman, bahasa Perancis, tapi bahasa Melayu tu tak ada. Okey. Baik Prof, itu dari sudut sijil ataupun penilaian yang perlu kita lakukan kepada orang luar yang ingin bertutur dalam bahasa asing. Okey, tentang topik kita Prof, cabaran PDP dan impaknya bahasa Melayu kepada penutur asing ini, dari sudut cabaran melihat kepada penilaian yang kita fikir jika pelajar itu berminat, dia boleh mengambil sijil dan sijil yang Prof katakan tadi. Tapi dari sudut cabaran, kalau saya boleh katakan dari sudut kredit Prof, khususnya kredit itu ataupun berapa kredit jam hours ataupun jam kredit mengajar dan belajar pelajar dan guru itu sangat mempengaruhi motivasi, psikologi dan kesungguhan pelajar itu. Di mana seperti yang Prof katakan di awal tadi, pengurusan pelaksanaan subjek bahasa Melayu ini bergantung kepada universiti itu sendiri, bergantung kepada universiti. Jadi pembahagian kredit ini Prof dari dulu dan sekarang berdasarkan pandangan dan pengalaman Prof, untuk subjek ini, adakah masih ada terdapat universiti yang meletakkan syarat hanya sekadar lulus dan tidak lulus, dan mungkin apakah faktor yang menyebabkan demikian? Kita tak kata salah, tapi apakah faktornya? Mungkin pelajarnya sedikit. Dan bagaimana pula fenomena di mana ada universiti yang menawarkan sehingga 3 kredit, kalau tak salah 4 kredit pun ada,
mungkin Prof boleh tambah nanti. Dan ada yang 1 kredit, 2 kredit, 3 kredit, ada yang tahap asas, 1 kredit, tahap lanjutan, 1 kredit ya. Seperti di Universiti Malaysia Pahang, kita ada subjek Bahasa Melayu Komunikasi oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Lepas tu kita ada Malay Beginner 1 kredit yang semester lepas sudah tidak lagi ditawarkan sebab kita ada subjek baru Bahasa Melayu Komunikasi, dan Malay for Intermediate 1 kredit juga selepas ini, selepas habis kohort-kohort yang lama mengambilnya tidak ada lagi. Jadi hanya ada Bahasa Melayu Komunikasi 2 kredit. Jadi dari sudut kredit ni Prof, kerana ia sangat memainkan peranan dari segi kesungguhan, dan jika ia dimasuk dalam kredit graduasi, ia sangat memberi motivasi. Pandangan Prof? Sebenarnya kredit ni bergantung kerana total jumlah yang yang kita nak capai 120. Daripada 120 ni ada bahagian untuk MPU, mata pelajaran mata pelajaran General Studies. Jadi bergantung, ada universiti yang memerlukan jam kredit itu untuk kursus lain. Jadi berebut-rebutlah dengan kursus lain. Okey, ada banyak lagi entrepreneurship. Okey, ada yang ada macam-macam lagi. Jadi bergantung pada universiti masing-masing. Okey, apa yang mereka tekankan. Okey, jadi itu dan juga program owner. Okey, tuan punya program. Okey, kadang-kadang ini program mereka, program ini perlu sekian-sekian. Okay, jadi tinggal yang ada, jadi yang ada tu banyak ini dan dikongsikan, yang tinggal tu dikongsikan dengan subjek-subjek lain. Jadi yang di situ tu yang membuatkan tidak, kalau subjek lain itu diperlukan oleh pelajar program tersebut, jadi tidak boleh kita berikan terlalu banyak untuk satu-satu subjek, terlalu banyak kredit. Okay, macam kalau di UIA kami ada tilawah. Okay, jadi kredit itu kita kena fikirkan juga untuk subjek tilawah. Okay, jadi kena tengok kekangan masing-masing. Okay, dan apa yang hendak dicapai oleh universiti masing-masing. Okay, yang jadi itu satu masalah. Satu lagi, itu yang saya kata pentingnya masa membangunkan kurikulum. Okay, ilmu masa membangunkan kurikulum. Kalau subjek itu kalau isinya menarik, dan tambah lagi bahasa Melayu, sebab mereka memang perlu untuk berinteraksi, dan yang kita tidak capai cuma tahap A1 atau 2, A2 untuk belajar antarabangsa. Jadi dan kalau boleh kita betul-betul fokus untuk membantu mereka hidup di Malaysia. Dan kita sekarang bercakap tentang ini yang kita panggil dalam bahasa Inggeris authentic environment. Okay, di dalam keadaan sekeliling di mana bahasa itu digunakan secara autentik. Okay, mereka boleh menggunakan bahasa macam kalau kita belajar bahasa Inggeris, masalahnya orang sekeliling tidak menggunakan bahasa Inggeris. Okay, jadi tapi bahasa Melayu untuk mereka sebab di Malaysia mereka perlu. Jadi kurikulum memainkan peranan dan untuk memastikan kita membantu student, kita membantu pelajar agar mereka boleh menjalankan kehidupan di Malaysia dengan efisien. Okay, jadi di situ yang pengetahuan kita tentang pembangunan kurikulum amatlah penting. Okay, dan selepas itu pula kita punya kaedah. Bila dah ada kurikulum, kaedah yang digunakan di dalam bilik darjah, okay, adakah ia menarik ataupun membosankan? Yang itu yang akan ada guru harus pandai untuk mengimbangkan apa yang harus diajar dan bagaimana menarik pelajar di dalam bilik darjah. Baik, Prof.
Maksudnya bergantung kepada universiti itu melihat dari sudut kurikulum kesesuaian kredit itu berapa yang perlu. Jika kita kait dengan kredit dan pelajar dan guru itu akan melihat dari sudut kepentingan subjek itu. Jika banyak kredit, mungkin ia dilihat lebih penting dan lebih serius dan sebagainya. Tapi kita tak kata yang kalau sekadar meletakkan lulus tak lulus itu tidak penting subjek ini. Jadi mungkin Prof boleh beri pandangan dari segi impak PDP Bahasa Melayu kepada penutur asing atau pelajar antarabangsa ini dari sudut aspirasi dalam pemartabatan Bahasa Melayu kepada negara kita. Dan pengalaman Prof di luar, bagaimana permintaan terhadap pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa asing? Okey. Jadi impaknya tinggi. Okey, yang saya tengok daripada pelajar-pelajar saya, walaupun bahasa Melayu untuk pelajar asing mungkinlah mereka tidak ambil banyak subjek, tetapi kerana mereka perlukan, itulah keperluan tu ada. Jadi mereka memang suka juga menggunakan bahasa Melayu bila berbicara dengan kita. Dan saya lihat daripada pelajar saya yang dah berapa puluh tahun meninggalkan UiA dan balik negara masing-masing, bila hari raya, bila ada apa-apa, mereka akan menghubungi saya semula dan cuba menggunakan bahasa Melayu. Ya, bila hari raya, selamat hari raya, maaf lahir batin, maknanya impak pelajaran bahasa Melayu itu tinggi. Dan kita telah menyebarkan bahasa itu ke seluruh pelosok dunia. Apabila pelajar ini balik, mereka pulang dengan pengetahuan bahasa Melayu. Dan sebenarnya mengikut mereka tidak sukar belajar bahasa Melayu. Yang sukarnya bila start kita ajak imbuhan. Kalau biasa-biasa kita pun tak guna sangat ke tinggi semua tu, kita jarang, kita boleh hidup tanpa mengetahui apa itu bila dikan semua. Jadi pada mereka sebenarnya tidak sukar. Sukarnya bila start kita strict, itu baru sukar. Okay, kalau setakat untuk berinteraksi tidak ada masalah. Dan ini pun dia orang suka guna ni, tidak ada masalah. Mereka suka guna. Dan mereka juga memberitahu mereka daripada negara lain-lain. Okay, bila mereka dah balik ke negara masing-masing, bila menghubungi rakan-rakan mereka juga suka, masih suka menggunakan bahasa Melayu. Okay, satu yang unik. Okay, satu kebanggaan juga bagi mereka. Okay, dan baru-baru ini pelajar saya, dia sekarang dah jadi dekan di Palestin. Dia kata cukup berterima kasih kerana memberi mereka peluang belajar di Malaysia. Dan dia kata dia bincang dengan seorang lagi kawan saya yang bekerja di PBB. Okey, bahasa bersatu. Okey, mereka memang masing-masing mengatakan berterima kasih, sungguh berterima kasih kerana diberi peluang belajar di Malaysia. Dan kita nampak, okey, mereka masing-masing dah mula memainkan peranan yang penting di negara masing-masing dan membawa bersama mereka pengetahuan tentang bahasa Melayu. Baik Prof, kita ada masa lebih kurang 5 ke 10 minit lagi. Jadi saya ambil soalan daripada yang dihantar secara personal lah kepada saya, yang saya baca daripada diri kita hari itu. Okey, daripada Encik Azlan. Cik Azlan daripada, kalau tak salah saya, Cik Azlan ni sahabat saya, penyelaras bahasa Melayu kepada subjek bahasa Melayu kepada penutur asing Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, begitu juga dengan seorang lagi penonton yang bernama Mawarda, yang merupakan guru bahasa Arab. Mereka bertanya tentang aktiviti, Prof. Dalam PDP bahasa Melayu ini, cabarannya adalah dari sudut aktiviti. Aktiviti dilihat sebagai satu pengukuhan dalam mengukuhkan pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Namun ia tidak menjadi satu nilaian dalam silibus. Sebab silibus kita menekankan perbualan asas kerana para pelajar hanya perlu capai A1, A2 melalui TMR. Dia perbualan asas, perkenalkan diri, bercakap di kafe, di tempat-tempat sekitaran dan untuk berkomunikasi seharian. Tapi bagaimana pula dengan aktiviti? Kerana ia tiada
dalam penilaian, tapi ia memberikan satu pengukuhan yang terbaik untuk pelajar itu mempelajari bahasa. Jadi mungkin aktiviti dari segi pantun, lakonan, pandangan Prof. Yang itu yang saya kata masalah semasa kita buat kurikulum dan berbalik semula kepada itu. Sebab bila A1 tu bermaksud 4 sekali. Tak semestinya cuma satu. Okey? Jadi bagaimana saya ingat balik macam mana saya belajar bahasa Jepun dahulu kan, mula-mula sekali untuk capai A1 memang 4 sekali jalan. Dan bila diuji pun ujian dia bukan ujian tu bergantung pada kita, bukan silibus tu siapa yang buat. Okey, bukan ke silibus tu kita yang buat. Jadi bila kita tengok A1 untuk bahasa, untuk bertutur, apa yang dinyatakan di situ. Boleh bertutur dengan di peringkat basic. Okey, kalau mendengar apa yang dinyatakan untuk A1, mendengar, menulis. Okey, jadi adakah penilaian yang kita gunakan sekarang ni menilai betul caranya untuk menilai yang kita nak mereka buat. Jadi penilaian itu mestilah sesuai, dan penilaian itu ada banyak cara untuk menilai. Cumanya kita masih banyak lagi yang exam oriented. Kita suka menggunakan summative assessment. Okey, sekarang kita sudah mula bercakap tentang assessment for learning, assessment of learning. Jadi ada banyak cara lain untuk menilai pelajar. Okey, macam penggunaan reflection, apa yang telah lepas tu online forum. Online forum pun sebenarnya memberi mereka peluang untuk menggunakan bahasa tersebut sambil berbincang dengan rakan-rakan. Betul. Ya. Maksudnya pembangunan kurikulum di peringkat awal ataupun perlu dikemas ini supaya mencapai benar-benar pelajar boleh menguasai perbualan asas, ya Prof? Perbualan asas. Ya Prof, silakan. Kalau kita tengok CEFR tu ya, Common European Framework of Reference, kalau kita tengok dia memang ada, 4 tu memang ada. Dan sudah jelas dinyatakan apa yang harus kita capai. Okey, apa yang mereka boleh buat bila di tahap A1. Ini untuk semua bahasa sama. Okey, di tahap A1. Jadi untuk mencapai tahap itu, apa penelitiannya, lepas tu bagaimana kita akan capai, bagaimana akan diuji. Ujian itu tidak semestinya exam di akhir semester. Kita lihat memang kalau kami ada setengahnya memang tak ada ujian, bukan ujian yang di akhir semester, tapi sebab kita nak tengok kebolehan mereka menggunakan bahasa. Jadi itu yang kami gunakan online forum, supaya sentiasa, itu pun formative assessment, sentiasa sahaja mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berinteraksi. Dan bila seperti bahasa ini perlu dipraktikkan. Jadi bila kita sering menggunakan cara menyuruh mereka menulis, lama-lama akan melekat di kepala. Okay, apa yang dipelajari itu cuma salah satu cara untuk memastikan yang mereka boleh menggunakan bahasa tersebut. Dan di UIA yang saya perhatikan, memang guru-guru memang kreatif, dan kami pun suka bila mereka mengadakan drama. Okay, dan saya tengok student pandai bila ada drama, pandai berpantun, pandai, dan mereka suka yang kalau drama orang kahwin ni memang menarik. Mereka belajar tentang kita punya budaya, dan berjenaka, dan banyak perkara yang mereka boleh belajar dari role play. Okey, ini salah satu juga kaedah. Dan lepas tu bukan setakat di bilik darjah.
ditunjuk pula di apa ni untuk orang awam. Jadi semua orang boleh datang dan menonton pertunjukan mereka. Jadi lagi semangat. Ya. Maksudnya ya. Terima kasih Prof. Sebab kita di akhir-akhir ni saya ambil satu lagi soalan dari aktiviti tu. Saya suka tentu aktiviti ni berjaya membuatkan pelajar lebih bersemangat dan fasih. Kita tidak memaksa ada pelajar dia tak nak lulus je. Kita sekadar menjalankan tanggungjawab kita. Tapi ada pelajar yang sebahagiannya memang terus berminat untuk menguasai bahasa Melayu, malah mendapat kawan yang baru, dan mungkin bila nanti kita dah kerja mendapat networking ataupun rakan baru untuk kerjayanya nanti dan sebagainya, ya Prof. Tapi ada satu soalan daripada yang dihantar kepada saya secara personal. Beliau merupakan peserta pidato antarabangsa bahasa Melayu Piala Perdana Menteri tahun 2019, Cik Tuah, pengajar bahasa yang fasih berbahasa Melayu di China. Okey, Tuah ini sedang melanjutkan pengajian Universiti Malaya, katanya dalam komen hari itu, ya Prof. Jadi pidato antarabangsa bahasa Melayu ini, Prof, okay, saya yakin pidato antarabangsa bahasa Melayu ini telah diperkenalkan sejak tahun 2006. Ada tonton ya Prof? Tiap tahun nonton ya Prof? Memang memang minat ya. Ini pidato antarabangsa bahasa Melayu Piala Perdana Menteri ini diwujudkan diadakan semenjak 2006 dan sehingga kini dianjurkan oleh Sekretariat Majlis Sifat Universiti dengan dan Kementerian Pengajian Tinggi, dan melibatkan semua universiti awam untuk kategori pelajar antarabangsa di Malaysia dan kategori pelajar antarabangsa yang boleh bercakap dari luar negara di seluruh dunia, dan juga pelajar Malaysia kategori Nusantara. Okey, untuk projection. Okey, pertandingan ini Prof adalah satu platform yang terbaik dan menunjukkan usaha serius daripada kerajaan dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam platform penutur asing. Ya Prof. Jadi pandangan Prof dari segi pertandingan ini, bagaimanakah untuk cabaran kepada guru? Kadang-kadang ada universiti yang mudah untuk mendapat peserta, ya, tapi ada universiti yang pelajar itu fasih, tapi dia mungkin tak berani nak masuk pertandingan ini. Jadi pandangan Prof dari sudut pertandingan antarabangsa. Saya rasa kalau dari sudut pelajar yang memang satu kejayaan lah, kerana ada pelajar yang begitu fasih. Cumanya dia ada dua perkara. Yang fasih ini terlalu sedikit jumlahnya, dan selepas itu ke mana perginya mereka? Okay, yang menang. Kalaulah mereka ini kalau ada ujian, kalaulah mereka ini boleh ditawarkan untuk mengikuti satu kursus pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Jadi kemungkinannya untuk setahun macam diploma. Kalau boleh kita buat satu diploma program, jadi mereka akan pulang sebagai tenaga pengajar. Jadi maknanya ada kesinambungan dari pertandingan tersebut. Dan tidak semata-mata datang bertanding habis. Jadi kalau boleh mereka ini membawa lagi ada misi lain. Okey, ini yang sebab yang pandai ini tidak ramai. Yang sebenarnya selalunya bukan pelajar yang kita latih. Mereka yang pandai ini sebenarnya dia ada lagi dia usaha lain. Dia bukan, kalau yang di dalam dia tak boleh sepandai itu. Dan kalau boleh kita kalau ada satu yang lebih untuk pelajar-pelajar ni, satu pertandingan khas untuk mereka yang memang datang dengan kosong. Dan selepas satu semester kita adakan pertandingan yang itu lebih menarik. Dia macam challenge lah. Memang challenging. Kalau boleh, ataupun kalau satu semester tu mungkin sukar, tapi kalau boleh selepas satu tahun baru dia ada kepentingan untuk pelajar yang memang selepas satu tahun datang dengan kosong. Boleh, adakah mereka boleh bertutur dengan baik? Jadi itu akan kita akan dapat
lebih ramai boleh melibatkan lebih ramai pelajar. Sebab sekarang yang ada ni kita memang kena pilih yang betul-betul, yang satu macam yang baru ni pun saya tahu kawan baik anak saya. Jadi memang dia pun belajar dulu sama-sama di sekolah. Jadi dia exposure dia ke bahasa Melayu tu dah ada di sekolah. Jadi tak sama dengan pelajar antara bangsa yang memang datang dengan kosong. Yang itu yang saya rasa lebih impactful dan boleh menarik pelajar-pelajar kita yang sedia ada ni untuk mengambil bahagian. Baik Prof. Soalan akhir Prof, kita berada di penghujung wacana kita pada hari ini. Okey, kesimpulan Prof, mungkin Prof boleh buat sedikit kesimpulan tentang diskusi kita pada hari ini. Aspirasi, saya suka melihat kepada cabaran dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ini adalah kepada guru dan pelajar juga, dan juga penambahbaikan daripada pengurusan universiti dan maupun kementerian. Tapi mungkin Prof boleh beri kesimpulan dari sudut impak setelah cabaran yang kita sedia tahu dari segi impak subjek bahasa Melayu kepada secara menyeluruh, iaitu kepada negara, kepada ekonomi dan sosial dalam sebuah negara. Sebab kita yakin, contohnya saya ambil bahasa kita ni sudah sampai ke pengajian ni ke Jerman, ke China, ke Jepun, Amerika dan banyak lagi negara-negara yang telah berpeluang untuk mempelajari bahasa kita ni. Sebab saya yakin semua bahasa ingin menjadi bahasa moden yang sesanding dengan bahasa-bahasa moden yang lain, seperti bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan sebagainya. Motifnya adalah satu silang budaya dan perpaduan serta lebih memahami masyarakat itu sendiri. Jadi Prof mungkin boleh beri kesimpulan dari segi impak pengajaran bahasa Melayu ini sebagai satu platform yang terbaik untuk perpaduan negara dan seterusnya kepada ekonomi negara itu. Okey. Saya nak tekankan yang bahasa Melayu ni bukan satu perkara baru. Masa saya belajar di Australia, masa undergrad, masa tu memang dah ada jabatan bahasa Melayu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30. Dah ada jabatan bahasa Melayu. Dan bila saya ke England pun sampai ada display kalau pergi Hull University tu ada kita punya artifak bahasa Melayu. Okay, pelajar-pelajar ketika itu pergi ke USM dan balik dan boleh bertutur mengikuti mobility, student mobility. Jadi boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Jadi saya memang biasa masa dulu memang bahasa Melayu tu dari dahulu lagi telah diajar di luar negara, bukan satu perkara baru. Dan impact tetapi dengan pengajaran bahasa Melayu di Universiti Awam, dia menjadikan lebih impactful, lebih mengembangkan lagi bahasa Melayu di seluruh dunia. Dan dari sudut penggunaan bahasa Melayu antara kaum di Malaysia, sebenarnya bila kita berada di luar negara, kita akan perasan contohnya orang-orang Cina di luar negara, bila ramai-ramai Cina, mereka akan menggunakan bahasa Melayu dengan sesama mereka kerana untuk ini secret language dia orang. Kalau untuk bila ada Cina-Cina daripada negara lain. Okey, jadi maknanya ada kegunaan bahasa Melayu tu kepada pelajar bukan Melayu di luar negara. Dan ada juga yang saya baca mereka kata jadi satu kebanggaan pula mereka tahu bahasa Melayu bila berada di luar negara, bila dengar kan, bila orang bercakap boleh kenal, ini orang Malaysia. Okay, daripada cara bercakap. Jadi itu jadi macam kita punya identiti kita. Kalau di luar negara memang kita akan jumpa ramai pelajar Cina, tapi kita tak tahu daripada negara mana. Dan bila dengar mereka bahasa Melayu, yang itu kita tahu itu orang Malaysia. Yang lain tu tak tahu daripada negara lain, negara mana. Okay, kita akan terperanjatlah dengar
Terus cakap Melayu lah. Kan? Jadi maknanya ada semangat Malaysia tu kita, mungkin di sini kita tak nampak, tapi di luar negara tu lebih jelas lagi semangat kemalaysiaan kita bila menggunakan bahasa Melayu. Jadi jika impak seperti yang Prof kata itu, boleh saya simpulkan guru-guru ini ataupun tenaga pengajar itu lebih eloknya jika ada ruang dan peluang mereka pergi ke luar negara melihat pengajaran bahasa Melayu itu di luar negara dan bawa balik ke Malaysia. Ya Prof ya? Yang seelok-eloknya juga ada kursus khas bahasa Melayu sebagai bahasa asing ataupun bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Jadi dan kalau tidak boleh pun, kalau tidak ada khusus untuk bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, masuk dalam kelas khusus bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Tak dari situ kita boleh mungkin masa dulu pun saya tengok yang datang ke Monash membuat PhD yang bahasa Melayu. Pensyarah-pensyarah bahasa Melayu menjalankan kajian mereka di bawah supervision seperti Prof Kina. Maknanya mengambil ilmu daripada orang asing, tapi boleh digunakan untuk menaikkan bahasa Melayu. Baik, terima kasih Prof atas segala perkongsian. Saya boleh kongsikan di sini secara kesimpulannya untuk wacana kita pada hari ini. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kepada penutur asing ini memerlukan sokongan daripada semua pihak, sama ada guru bahasa, tenaga pengajar, pensyarah, pelajar itu sendiri, pengurusan universiti, kementerian dan semua pihak. Contohnya, kalau kita jumpa dengan penutur asing, cubalah kita menggunakan sedikit perkataan-perkataan dalam bahasa ibunda kita. Kita harapkan sokongan serta penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa dan pelancong asing termasuk semua penutur bukan natif perlu diteruskan dan ditambah baik dari masa ke masa. Demi saya juga ingin mengingatkan, bila kita di luar bila kita bercakap berpada-pada dia punya bahasa cakap siang pandang-pandang, ramai yang boleh bertutur bahasa Melayu di luar sana. Semasa saya pergi ke Melbourne barulah dalam ni, saya terjumpa polis, tiba-tiba polis tu menyapa saya dalam bahasa Melayu. Jadi kita jangan rasa jangan cakap bukan-bukan. Mereka boleh faham. Dan kerana bahasa Melayu ada diajar di sekolah di setengah negara. Bukan saja di universiti tapi di peringkat sekolah. Jadi cakap siang pada-pada, jangan mengata-ngata. Maksudnya di luar negara bahasa asing ni ada yang telah mula daripada sekolah Prof Ada dari sekolah masa saya dulu lah, masa saya belajar dulu di Adelaide memang buat bahasa Melayu, di Melbourne bahasa Indonesia. Jadi itu jadi keperluan bahasa Melayu baru-baru ini pun macam keperluan untuk ada keperluan untuk belajar guru bahasa Melayu di sana sini lah. Jadi baru-baru ni pun China minta guru bahasa Melayu. Dari kami sendiri pun pernah menghantar staf untuk mengajar di Uzbekistan. Jadi keperluan untuk guru bahasa Melayu ni memang banyak keperluan. Semoga kita adalah khususan dalam ijazah ataupun diploma bagi subjek PDP bahasa Melayu asing ini untuk masa akan datang. Okey, baik, terima kasih Prof. Kita harapkan subjek ini diteruskan demi identiti bangsa kita, negara kita, jati diri kita, demi pemartabatan bahasa Melayu ke pesada dunia, demi merealisasikan bahasa Melayu setanding dengan bahasa-bahasa moden yang lain dan untuk perpaduan jagat. Okey, baik Prof, sebelum kita habis dan lebih kurang dalam beberapa saat lagi, saya akan tunjukkan 3 buku, berkaitan banyak buku tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kepada penutur asing ini. Kita boleh lihat banyak terjemahan website dan sebagainya. Tapi ini antara yang ingin saya promosikan
kepada semua mungkin boleh jadikan rujukan. Boleh nampak Prof? Boleh nampak Boleh nampak Okey, ini buku Bahasa Melayu untuk penutur asing yang di awal tadi saya perkenalkan, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, masih baru juga 2018, terdapat pelbagai isu dalam pengajaran. Saya berharap semua guru-guru bahasa ataupun tenaga pengajar atau mereka yang berminat untuk mengetahui isu ini untuk mendapatkan buku ini. Sangat bagus dan buku ini padat dan Prof merupakan editor utama dan penyumbang salah satu bab dalam buku ini. Dan seterusnya, ini buku untuk panel kita untuk siri kedua nanti, iaitu Bahasa Melayu untuk Pelancong. Walaupun ia sesuai untuk pelancong, tapi sesuai juga jika guru ingin menambah sedikit nota-nota dalam buku ini terhadap pengajaran mereka. Kita ada modul kita sendiri, buku kita sendiri mungkin boleh ditambah sebagai satu nota-nota tambahan. Sangat bagus buku ini. Penerbit DBP tahun 2018 juga. Dan seterusnya, CD ni, walaupun sekarang ni jarang dah orang tengok CD, tapi print CD ni sangat interaktif, boleh di convert kepada yang lebih mudah. Menggunakan pen drive, menggunakan alat-alat yang lebih mudah. CD ini mengandungi perbualan untuk penutur asing, panduan perbualan mudah bahasa Melayu untuk pelancong asing. Daripada dia datang, seorang warga negara luar negara, daripada lapangan terbang, airport, dia pergi ke hotel, pergi tempat-tempat menarik di Malaysia seperti Zoo Negara, Sate, Haji Samuri, terdapat lengkap perbualan dan sari kata yang dituturkan, dilakonkan oleh pelajar antarabangsa itu sendiri. Jadi saya sangat menggalakkanlah untuk kita memiliki, saya sendiri sudah memiliki kesemua buku ini. Ini sangat membantu untuk kita memberi tambahan nota dan video kepada para pelajar. Penerbit DBP. Dan akhir sekali, buku saya ni tidaklah begitu berpengalaman seperti Prof, masih belajar lagi, tapi dalam usaha saya ini, Alhamdulillah tahun 2018, saya bersama guru senior Bahasa Melayu kepada penutur asing ini, iaitu Cik Jamilah binti Muhammad, kami menerbitkan satu buku, iaitu Malay for Beginners, penerbit UMP, dengan harga RM21 sahaja. Buku ini mengandungi topik-topik asas lah, seperti di kafeteria, perbualan di perpustakaan, hobi, memperkenalkan diri, nipis saja, padat untuk pelajar-pelajar antarabangsa. Dan insyaAllah pada tahun ini saya akan lancarkan buku ini dalam bentuk aplikasi, iaitu app yang ringkas sahaja, app permulaan yang saya bina dalam geran pendidikan saya, dan saya akan berikan kepada semua pelajar saya dan semua pelajar di universiti lain kiranya berminat untuk mendapatkan aplikasi tersebut. InsyaAllah dalam tahun ini akan dilancarkan. Terima kasih Prof. Saya hentikan perkongsian. Terima kasih Prof. Saya ucapkan terima kasih Daun Keladi. Mudah-mudahan sesi perkongsian ini akan dijadikan lagi dari masa ke masa dengan topik-topik yang lebih menjawab fenomena semasa. Terima kasih Prof. Terima kasih kepada Profesor, Doktor, Tuan-tuan, Puan-puan, Cik dan semua mungkin ada pelajar antarabangsa yang menonton wacana ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.